Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk Masjid Darul Makmur. Jadi pada hari ini kita akan teruskan pelajaran kita membaca kitab Aqidatun Najin. InsyaAllah kita akan mulakan di muka surat 51. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Iaitu sebagaimana kita telah ketahui yang Allah Ta'ala itu pertama sekali bersifat wujud. Artinya mestilah kita percaya yang Allah Ta'ala itu ada. Kemudian diikuti pula adanya itu bagaimana. Jadi adanya tiada permulaan, tidak seperti manusia. Dan ketiga, adanya tiada kesudahan. Itulah sifat wujud. Ada qidam, tiada permulaan atau sedia, baqa, tiada kesudahan, artinya tidak habis atau tidak mati. Itulah dia sifat Allah Ta'ala yang tiga. Jadi hari ini kita akan bercerita pula tentang sifat yang keempat, iaitu sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Dan kata musannif, wa mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, iaitu sifat yang artinya yang keempat, atau sifat yang keempat daripada sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala itu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Mukhalafatuhu makna menyalahinya Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyalahi mana tidak sama, dan tidak boleh disamakan lil hawadith bagi makhluk yang baru. Sebagaimana kita tahu, yang baru tu maksudnya yang ada permulaan. Mana setiap benda yang dalam dunia ini ada permulaan dipanggil baharu. Yang tidak ada permulaan dipanggil qadim. Mana hadis, mana yang ada baharu, qadim. Bukan qadim tapi qadim. Itu maknanya ialah sifat yang tidak ada permulaan. Artinya bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Artinya tiada bersamaan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu. Maka diketahui daripada yang demikian itu, menafikan jirim dan arad dan kulliyah dan juz'iyah dan segala yang lazim bagi segala perkara itu. Artinya bila Allah Ta'ala dikatakan menyalahi dengan segala yang baharu atau tidak bersamaan dengan segala yang baharu, iaitu maknanya kita nafikan Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat jirim atau arad. Jirim maknanya benda, arad maknanya benda yang mendatang kepada jirim. Artinya tiap-tiap jirim ada aradnya, iaitu arad tadi mendatang kepada jirim. Jirim tu ya memang ada, kemudian datang pada arad. Arad tu makna mendatang. Seperti mana katakan sebuah rumah, maka rumah itu jirim. Jadi aradnya rumah tu besar ke, tinggi ke, rumah tu warna itulah, warna inilah, itu di aradnya. Begitulah juga berlainan makna menafikan juga Allah Ta'ala itu mempunyai juz'iyah atau kulliyah. Juz'iyah ni kita ambil rumah tadi. Juz'iyah tu tiangnya atau atapnya, itu juz'iyah kepada rumah. Keseluruhan rumah, itu kulliyah. Mana kalau kita cakap rumah saja, itu kulliyah. Mana keseluruhannya, kesemuanya. Jadi dia punya juz'iyah tu, dia punya bahagian-bahagiannya. Jadi Allah Ta'ala mustahil itu. Tidak ada juz'iyah, tak ada kulliyah. Kerana Tuhan berlainan. Tak sama sekali dengan makhluk. Jadi tak boleh kita nak katakan ada juz'iyahnya atau ada kulliyahnya. Ada jirim atau ada aradnya. Itu semuanya mustahil bagi Allah Ta'ala. Dan yang lazim bagi jirim 4 perkara. Macam rumah tadi, jirim tadi, seperti rumah tadi yang kita katakan tadi, ada 4 perkara mesti ada pada benda tu. Pertama, baharu.
Artinya ada pendahuluan. Kedua, bersusun. Bersusun maknanya mesti setiap jirim tadi ada tingkatan-tingkatannya. Kalau pokok misalnya bersusun maknanya ada akar, kemudian angkat kepada batangnya, kemudian dahannya, daunnya, itu bersusun maknanya. Tak boleh satu saja, mesti ada peringkat-peringkatnya. Maknanya bersusun daripada satu tahap ke satu tahap yang lain. Dan ketiga, mengambil lapang. Mengambil lapang maknanya ada tempat. Mengambil tempat. Tak ada benda yang tak ada tempat. Semua ada tempatnya. Macam kita duduk kursi, itu tempat di kursi. Lepas tu kita balik ke katil, duduk kat katil. Kita pergi kat padang, duduk kat padang. Mesti ada tempat. Itu jirim. Mesti ada tempat. Tak ada jirim yang terus kosong, tak ada. Kosong pun tempat juga di udara. Katakan dia kapal terbang di udara, tempat juga. Dia bertempat, mula-mula di darat, dia naik terus ke tempat ke udara, berjalan tu tempat dia lah di udara tu. Kemudian keempat, menerima bagi arat. Itu jirim. Mesti ada arat dia. Pokok menerima arat, daunnya jadi hijau, batangnya coklat, dan lain-lain lagi lah. Itu aratnya. Kalau kita tengok manusia pula, jirim manusia. Manusia mesti pertama sekali dia bersusun. Bersusun maknanya kaki, kemudian naik ke lutut, ke perut, ke dada, ke bahu, leher dan kepala. Susun. Nampak tak susun ni? Itu manusia. Kemudian manusia ni selain itu mengambil lapang. Maknanya bertempat. Tak ada manusia kosong saja, tak ada. Mesti ada tempat. Di mana? Di atas lantai, di bawah pokok, di atas tanah, itu tempat. Atau di udara. Kemudian manusia juga menerima arat. Artinya ada yang manusia tinggi, manusia rendah, gemuk, kurus. Itu semua arat kepada manusia. Sifat yang mendatang kepada jirim manusia. Dan yang lazim bagi arat itu 4 perkara pula. Jadi kalaulah sekiranya jisim itu atau jirim itu ada 4 perkara, jadi arat juga 4 perkara. Pertama, ketiadaan berdiri dengan sendirinya. Mana arat tak boleh berdiri sendiri. Katakan orang itu tinggi, orang yang satu lagi rendah. Jadi sifat tinggi dan rendah ni tak boleh berdiri sendiri. Maknanya tak ada, mesti dia bertempat. Mesti dia ada melekat kepada jauhar atau kepada jirim. Kedua, wajib berdiri ia dengan yang lain atau berdiri yang lain. Maknanya dia bersandar kepada yang lain. Dan ketiga, dia baharu. Dan keempat, tiada kekal pada zaman yang kedua. Artinya bila arat masuk kepada seorang tu, dia mungkin bila orang tu habis, dia habis, mungkin dia arat kepada lain lagi, mana lain-lain arat, bukan arat yang tadi. Tapi dia berpindah kepada lain, mana benda tu tidak kekal dan akan habis sebagaimana jirimnya habis. Itulah sifat Allah Ta'ala tentang mukhalafah lil hawadis. Jadi semuanya baru, makna Allah Ta'ala mustahil macam itu. Dan yang lazim bagi kulliyah itu besar, dan yang lazim bagi juz'iyah itu kecil, dan lain-lain daripada yang demikian itu hasil, yakni mukhalafah itu umum pada zatnya dan pada sifatnya dan pada af'alnya, perbuatannya. Jadi tentang juz'iyah, maknanya juz'iyah dengan kuliah ialah juz'iyah tu sedikit, kuliah tu banyak. Kuliah mana keseluruhan, macam rumah tadi saya katakan, itu seluruh rumah tu itu kuliahnya. Tapi bahagian-bahagiannya seperti di bahagian atapnya, lantainya, dindingnya, itu juz'iyah. Tentulah juz'iyah lebih kecil daripada kuliah. Kuliah lebih besar daripada juz'iyah. Itu memang satu perkara yang
logiknya. Tapi kalau sebaliknya tak logik lah. Kalau dikatakan kuliah lebih kecil daripada juz'iyah, tak logik. Juz'iyah lebih besar daripada kuliah, tak logik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyalahi semua itu. Jadi menyalahi semua itu sama ada pada zatnya. Zat Allah Ta'ala tidaklah sama dengan makhluk. Af'alnya, perbuatan Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluk. Dan juga sifat Allah Ta'ala tidak akan sama dengan makhluk. Sama sekali tak ada sama. Tak boleh. Jadi makhluk tak boleh sama dengan Allah. Allah Ta'ala pun tak boleh sama dengan makhluk. Maka tiada menyamai Allah Ta'ala itu oleh sesuatu, tiada menyamai pada zatnya, dan tiada menyamai pada sifatnya, dan tiada menyamai pada perbuatannya. Artinya, tiada zat suatu itu seperti zat Allah Ta'ala, kerana zat Allah Ta'ala itu bukan daripada jenis nur dan bukan zulmah, mana cahaya ataupun gelap, dan tiada jenis langit dan tiada jenis bumi, tiada barang yang di dalam keduanya. Ini tentang zat Allah Ta'ala. Tak boleh sama apa sajalah, langit ke, bumi ke, udara ke, di darat ke, angin ke, dan sebagainya. Semua tidak sama. Dan tiada sifat, ini sifat pula, suatu seperti sifat Allah, kerana sifat Allah itu qadim, lagi baqa, lagi am ta'alluqnya dengan barang yang dita'alluq itu, dengan dia. Dan sifat kita itu sesungguhnya ta'alluq ia kepada setengah perkara jua, dan tiada pada setengah yang lain, seperti sama Allah ta'alluq ia bagi segala mawjud, dan sama kita ta'alluq pada setengah jua. Dan tiada pula af'al suatu itu seperti af'al Allah, kerana af'al artinya perbuatan makhluk itu tiada dapat memberi bekas kecuali hanya iktisab jua, iaitu qasad jua. Dan af'al Allah Ta'ala, af'al yang diadakan, lagi menunjukkan ia akan sesuatu, tiada dengan alat dan pegawai. Dan Allah Ta'ala berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Surah Yasin ayat 82. Sesungguhnya pekerjaan Allah itu, apabila berkehendaki ia akan sesuatu, bahawa berfirman ia, jadi olehmu, maka jadilah seperti kehendaknya. Jadi Allah Ta'ala bersalahan sifat-sifatnya dengan makhluk. Kerana apa? Kerana sifat-sifat Allah Ta'ala tidak ada batas. Dia bertakluk kepada semua sekali, sama ada perkara qadim atau perkara hadis. Itulah sifat Allah SWT. Sementara makhluk ada batasnya. Katalah sifat melihat, Allah Ta'ala boleh melihat apa saja, gelap ke terang, jauh ke dekat. Tapi makhluk tidak. Makhluk kalau melihat, kalau jauh sangat, mungkin dia tak boleh melihat. Atau tidak ada cahaya, dia tak boleh melihat. Tapi Allah Ta'ala tidak begitu. Jadi beza. Di sini sifat Allah Ta'ala dengan sifat makhluk. Jadi sifat Allah Ta'aluknya umum, tidak ada batasan-batasan atau terhad. Sementara perbuatan Allah Ta'ala pula tidak sama dengan perbuatan manusia, dan perbuatan manusia tidak sama dengan perbuatan Allah, kerana perbuatan Allah Ta'ala tadi tetap memberi bekas, dan tidak ada masa, tidak ada tempat yang tertentu. Tapi maknanya bila-bila masa saja Allah Ta'ala nak buat terjadi. Tempat di mana pun Allah Ta'ala nak buat terjadi. Kerana Allah Ta'ala akan kata kun fayakun, jadi, maka dia jadi. Dan manusia nak buat sesuatu, mesti ada pendahuluannya. Katakan saya nak bercakap, kalau saya tak sihat, tak boleh cakap. Kalau lidah saya terkelu, tak boleh cakap. Tapi Allah Ta'ala tidak begitu.
Allah Ta'ala buat pada satu ketika, terus terjadi apa yang dia nak buat. Jadi dengan ini maknanya sifat Allah dan perbuatannya tidak sama dengan sifat manusia. Berselahan perbuatan makhluk berkehendak kepada pegawai. Pegawai mana pada alat. Alat ataupun sebab. Kalau kita nak tulis mesti ada pen kan. Kalau tak ada pen macam mana nak tulis? Kalau sekiranya nak cap mesti ada pakai komputer, ada huruf-hurufnya. Itu pegawai itu mana alat lah. Maka tiada dapat menyurat dengan tiada kalam, seperti tiada dapat mengerat dengan tiada gergaji atau kapak. Maksudnya kalau kita nak tulis pakai pen, nak potong barang mesti pakai pisau, pakai kapak, pakai gergaji baru boleh. Tak boleh dengan tangan saja. Tangan tu tak boleh apa? Tak boleh jadi pisau. Tak boleh. Itu manusia. Itu maksud pegawai. Dan lagi pula, apabila kasih ia akan seorang hambanya, dibalanya akan dia, dibalanya akan dia, dan kita apabila kasih kita akan seorang, kita beri berbagai-bagai nikmat yang dapat lazat dengan dia. Tentang kasih misalnya, bila Allah Ta'ala kasih kepada seorang, Allah Ta'ala beri dia bala. Artinya beri dia cobaan. Itu menunjukkan kasihnya Allah Ta'ala. Misalnya lah perbuatan kasih tadi. Tapi bila Allah Ta'ala kasih pada orang, begitulah. Tapi manusia kalau kasih kepada seorang, dia akan memberikan nikmat. Seberapa nikmat boleh. Dia tak mau kasih apa ni, kasih balak pada orang itu. Kerana apa? Dia nak tunjukkan kasihnya. Macam ibu sayang pada anak, dia akan beri semua apa yang anaknya ndak itu ke ndak ini, anaknya nakal ke apa, dia terus beri saja. Kerana apa? Dia terlalu sayang, kasih kepada anaknya. Tapi Allah tidak. Allah boleh jadi macam itu, beri nikmat atau beri bala. Ada kalanya diberi nikmat, ada kalanya dikasih bala. Artinya dikasih cobaan, kesusahan, kepayahan. Itu tunjukkan Allah Ta'ala kasih kepada dia. Bukan makna Allah Ta'ala benci dia. Tidak. Allah Ta'ala kasih. Macam orang Islam, sekarang dalam keadaan dunia ni, orang Islam susah. Kerana Allah Ta'ala kasih kepada kita, sayang kepada kita. Allah Ta'ala beri bala. Ada penyakit macam sekarang ini, misalnya penyakit coronavirus yang menyeluruh kepada seluruh dunia. Kerana Allah Ta'ala nak tunjukkan yang Allah Ta'ala sayang kepada makhluknya. Nak beritahu kepada makhluknya, maksudnya kamu ada Tuhan. Segala nikmat yang kamu dapat daripada dia. Sekarang aku nak tahan nikmat itu. Nikmat nak pergi jalan kena tahan, terpaksa terkurung. Nikmat nak bebas ditahan, terpaksa pakai pelitup. Atau kalau nak pergi tempat-tempat mesti diperiksa suhu badan lah dan sebagainya. Ini semua bala setelah Allah Ta'ala beri nikmat. Maknanya menunjukkan Allah Ta'ala sayang kepada makhluk, supaya sedar dunia ini hanya sebagai satu tempat persinggahan saja. Tapi tempat kamu yang sebenar bukan di dunia. Tempat kamu yang sebenar ialah di akhirat. Itu Allah Ta'ala nak beritahu macam itu. Tapi manusia tak faham. Manusia tak mengerti. Ini yang jadikan jadikan manusia bertambah sesat. Kata Ishaq bin Rahawi, dan barang siapa mensifatkan Allah Ta'ala, maka diserupakan sifatnya itu dengan sifat seorang daripada makhluk Allah, maka iaitu kafir dengan Allah yang amat besar. Na'udzubillah. Ini kata alim ulama yang bernama Ishaq bin Rahawi. Artinya kalau siapa-siapa mensifatkan sifat Allah Ta'ala itu adalah diumpamakan seperti sifat manusia, dia sudah dikira syirik, maka dianggap sebagai kafir. Na'udzubillah.
Jadi kita tak boleh sama. Artinya kasih sayang Allah dengan kasih sayang manusia beza. Marahnya Allah dengan marah manusia beza. Tak sama. Jadi kita tak boleh menganggap Allah Ta'ala marah macam marah manusia. Allah Ta'ala sayang manusia. Jadi itulah saja pada saat ini, dan insya-Allah kita akan bertemu di hari yang lain. Salam kepada pelajar-pelajar Masjid Darul Ma'mun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.